Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya memohonkan maafan tadi ada berlaku terputus tadi. Jadi saya pun tak perasan masa bila terputus tadi. Masa kita tengah kelas tadi terputus. Jadi saya tak tahu di mana berlakunya keputusan itu, keterputusan itu berlaku di mana. Ala kulihal, kita mula daripada awal lah. Senang cerita, kita pun masih di awal lagi. Kita mula daripada awal. Kita melihat tentang sejarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla. As-siratu zatiyatu lil-Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Ismuhu huwa Sayyiduna Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Al-Faqih Al-Mufassir Al-Usuli Jalaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Abbasi Al-Ansari Al-Mahalli nisbatan ila Al-Mahallati Al-Kubra allati wulida fiha jadduhu Al-Kamal Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim ibn Ahmad wa hiya madinatun tatba'u al-ana muhafazat al-gharbiyyah bi Misr. Jadi kalau kita lihat sejarah hidup Al-Imam Al-Mahalli yang merupakan ulama yang telah menghuraikan matan Al-Waraqat dengan begitu baik sekali. Beliau ini bernama Muhammad. Jadi Imam Al-Jalal Al-Mahalli nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim. Ini nama beliau. Dan kita biasanya Jalaluddin Al-Mahalli. Kalimah Al-Mahalli itu adalah berasal ataupun bersumberkan kepada nama tempat, iaitu satu nama tempat yang bernama sampai ke hari ini, tempat itu bernama Al-Mahallah Al-Kubra. Al-Mahallah Al-Kubra. Jadi disebabkan Datuk Imam Al-Jalal Al-Mahalli ini berasal daripada sana. Datuk beliau yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad lahir di Al-Mahallah Al-Kubra. Maka dengan sebab itulah Al-Imam Al-Mahalli ataupun nama betul beliau Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dipanggil orang Al-Jalal Al-Mahalli. Sebut Al-Mahalli. Kalau ikut asal terjemah bahasa Arab, Al-Mahalli maknanya orang daripada Al-Mahallah Al-Kubra. Pun begitu, maksud Imam Mahalli ni maksudnya orang yang berasal daripada Al-Mahallah Kubra. Bukan maksudnya Imam Al-Mahalli itu sendiri berasal di situ, tetapi keturunan beliau, datuk nenek moyang beliau berasal daripada Al-Mahallah Al-Kubra. Ini kerana datuk beliau sendiri lahir, datuk beliau sendiri lahir di Al-Mahallah Al-Kubra. Walaupun ayahanda kepada Imam Al-Mahalli bukan lahir di Al-Mahallah Al-Kubra. Jadi orang yang terakhir, kita boleh katakan begitu, di kalangan keturunan beliau, nenek moyang beliau, yang paling terakhir sekali yang berasal daripada Al-Mahallah Al-Kubra adalah datuk beliau sendiri. Sedangkan ayahanda beliau bukan berasal daripada Mahallah Kubra. Cuma oleh kerana datuknya asal orang Mahallah Kubra, maka beliau pun dipanggil orang Al-Mahalli. Macam saya lah, datuk saya berasal daripada Kedah, ayah saya pun berasal daripada Kedah, lahir pun di Kedah, tapi saya lahir di Selangor. Jadi kalau orang panggil saya Khairul Nizam Al-Qadahi, Khairul Nizam orang Kedah, boleh lah? Boleh Ustaz Ammar? Boleh. Ustaz Ammar bersama dengan saya sekarang ni, Ustaz Ammar bin Mustafa. Beliau memandu saya bahawa kami dalam perjalanan. Sekarang ni kita dah masuk Terengganu, kita nak ke Kuala Terengganu. Jadi beliau memang orang Kedah, orang Langgang, orang Al-Ustaz. Jadi beliau tak apalah disebut Al-Qadahi sebab memang beliau pun lahir di Kedah. Tapi kalau saya bukan lahir di Kedah, tapi kalau saya sebut Al-Qadahi pun tidak menjadi masalah, kerana saya punya keturunan asalnya berasal daripada negeri Kedah. Jadi Imam Mahalli nak claim Kedah lah tu. Nak claim lah sikit, kau boleh jadi mufti Kedah. Nak jadi mufti. Kau lah jadi, kau sama nak bagi. Okey. Jadi para hadirin dirahmati Allah SWT, Imam Al-Mahalli disebabkan datuk beliau berasal daripada Kedah. Berasal daripada Kedah. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Ni semua sama punya pasal. Disebabkan datuk Imam Al-Mahalli berasal daripada Al-Mahallah Al-Kubra, maka walaupun Imam Al-Mahalli itu sendiri tidak berasal daripada sana, orang akhirnya Imam Mahalli
imam ataupun orang alim yang berasal daripada Mahallah Kubra. Maksudnya datuk beliau berasal daripada Al-Mahallah Al-Kubra. Okay, Al-Mahallah Kubra ni macam saya sebut tadi, saya terputus tadi. Ada orang call saya terputus terus. Jadi Al-Mahallah Kubra ni nama tempat nama tempat yang berada di Mesir pada hari ini. Dia berada dalam satu negeri ataupun dalam bahasa dia panggil Al-Muhafazah, berada dalam negeri Al-Gharbiyah, Muhafazatul Gharbiyah. Baik, kalau Malaysia kita kata negeri, kalau Indonesia panggil provinsi. Berada dalam Muhafazah, berada dalam negeri Al-Gharbiyah, negeri barat, negeri barat. Jadi Tonton tempat saya belajar dulu pun dia berada dalam Muhafazah Al-Gharbiyah. Antara Tonton dengan Al-Mahallah Al-Kubra lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit ke lebih kurang dalam 20 ingat. Saya rasa 10 minit je, 10 minit ke 15 minit daripada Tonton ke Al-Mahallah Al-Kubra. Mungkin setengah jam, mungkin sampai setengah jam juga lah lebih kurang. Pernah pergi? Benar. Daripada Tonton ke Mahallah Al-Kubra? Sungguh tak percaya kurang yakin. Jadi mungkin kata sama, mungkin dalam tak silapnya dah setengah jam. Saya pun macam tak yakin kalau 10 minit tu rasanya saya jauh sikit. Tapi lebih kurang lah, dekat lah. Orang Kedah kata dekat lah. Hampir lah dekat dengan Tonton. Orang Langgak biar Qorib. Sama kata orang Langgak kata Qorib. Tarikhu maulidihi. Bila kita dah tahu Imam Al-Mahalli bukan berasal daripada Mahallah Kubra, tapi beliau ni lahir di mana? Tarikh lahirnya di mana? Okey, kata penulis iaitu saya di dalam mukadimah ni, tarikhu maulidihi zakara tilmizuhu Syamsuddin As-Sakhawi fi Ad-Daw' Al-Lami' annahu ra'a ma katabahu Al-Jalal Al-Mahalli bi khati annahu wulida fi mustahilli syahri Syawal عام 91 و700 هجرية بالقاهرة ونشأ بها. Jadi murid kepada Imam Al-Jalal Al-Mahalli yang bernama Syamsuddin As-Sakhawi atau dipanggil orang Syamsuddin As-Sakhawi, dalam kitab karangan beliau yang bernama Ad-Daw' Al-Lami', salah satu kitab karangan Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi. Dalam kitab tu Syamsuddin As-Sakhawi sebut guru beliau, kata beliau, beliau telah melihat tulisan tangan guru beliau sendiri iaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Al-Mahalli dalam tulisan itu telah menyatakan yang beliau telah lahir pada 1 Syawal, pada awal bulan Syawal, iaitu 1 Syawal tahun 791 Hijriah, dan beliau lahir di Kahirah, dan beliau membesar di Kahirah dan akhirnya juga meninggal dunia di Kahirah. Di Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawi itu nisbah pada ibu saya. Ibu saya berasal ibu saya lahir di Malaysia lah, tapi nenek saya iaitu mak kepada ibu saya lahir di tanah Minangkabau. Itu kadang-kadang saya sebut Al-Minangkabawi, nisbah pada ibu. Syuyukhuhu, siapakah guru-guru yang telah memberikan sentuhan dan juga memberikan didikan yang begitu berkesan pada Imam Al-Mahalli. Sebab Al-Imam Al-Mahalli ni adalah satu orang tokoh ulama besar dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tafsir. Jadi beliau ni siapa yang didik beliau? Sebab kalau kita tengok satu orang tu hebat, maknanya beliau telah diberikan pendidikan yang baik oleh para guru beliau. Jadi siapakah para guru kepada Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla? Saya datangkan di sini 4 orang saja, sebab gurunya ramai lagi, tapi kita datangkan 4 orang sebagai perkenalan, perkenalan antara kita dengan beliau. Syuyukhuhu wa syuyukhu Al-Jalal Al-Mahalli kathiratun, wa hadha dalilun ala sidqi talabi hadha al-imam al-jalil lil ilmi al-sharif wa jiddiyatihi fi tahsil al-funun al-mutanawwi'ah min mutakhassisiha mubasharatan wa min syuyukhil imamil jalalil mahallil ajilla Syamsuddin Al-Birmawi. Okey, kita tengok yang pertamanya. Okey, saya sebut Imam Al-Mahalli ni gurunya ramai. Guru Imam Al-Mahalli ni ramai. Kita buat dia di mana ni, Ustaz Ahmad? Di Pakar.
kita berada di Paka. Orang tengah kata Paka. Tengok dah laut ni. Oh cantik subhanallah laut Paka. Boleh ku buat live tepi laut? Boleh buat live bila. Lepas tu hang nak cucuk tahu mana? Tak ada tempat cucuk dah pula. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, guru Imam Al-Mahalli ni ramai. Mana pakai tempat duduk. Okey. Jadi bila guru ramai, bila Imam Mahalli ni guru beliau ramai, itu maksud dia apa? Maksudnya Imam Al-Mahalli merupakan seorang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tapi bukanlah maksudnya kalau guru sikit dia ni tak bersungguh-sungguh. Tapi kalau guru ramai, ini menunjukkan beliau bersungguh-sungguh untuk juga menuntut ilmu. Okey, antara guru beliau dan Imam Al-Mahalli ni kalau kita tengok memang beliau belajar terus daripada guru yang memang mutakhassis, guru yang memang pakar dalam bidangnya. Okey. Sampai pakar. Buka sikit panas. Okey. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara yalah makan. Senayak mak. Sonoklah pergi makan. Sama dia menziarahi keluarganya di Terengganu, ada restoran dia nak pergi makan lah tu, dia tinggalkan saya bersama dengan tuan-tuan alhamdulillah. Jadi antara guru Al-Imam Al-Mahalli adalah Syamsuddin Al-Birmawi, salah seorang ulama yang namanya mungkin kita biasa dengar salah seorang ulama yang telah memberikan sentuhan besar kepada Al-Imam Al-Mahalli. Kita tengok siapakah dia Al-Imam Al-Birmawi, guru kepada Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Abdid Daim ibni Musa Al-Asqalani Al-Asl Al-Birmawi. Wulida rahimahullahu ta'ala fi Zilqa'dah عام 63 و700 هجرية وتفقه وهو شاب. ومن شيوخه الشيخ سراج الدين البلقيني والشيخ سراج الدين ابن الملقن والشيخ زين الدين العراقي والشيخ عز الدين ابن جماعة وبدر الدين الزركشي. Ini di antara guru kepada Al-Imam subhanallah Al-Imam Syamsuddin Al-Birmawi. Imam Al-Birmawi lahir pada bulan Zulqa'dah tahun 763 Hijriah. Beliau lahir pada bulan Zulqa'dah tahun 763 Hijriah dan beliau sudah mula mendalami ilmu fiqh, mempelajari ilmu fiqh dalam masa beliau masih muda lagi. Maksudnya beliau bukanlah di antara para ulama yang terlambat menuntut ilmu Sebab ada juga para ulama kita yang lewat menuntut ilmu kerana pada zaman mudanya sibuk dengan urusan, kadang-kadang jatuh kadang-kadang pada awalnya miskin, jadi tak ada kemampuan atau tidak lagi diberikan kefahaman untuk menuntut ilmu, dan akhirnya di saat-saat usia tua dapat semangat untuk menuntut ilmu, akhirnya menuntut ilmu walaupun dah tua dan tak malu. Contoh macam Al-Imam Allahumma salli ala Rasulullah, antaranya Allahumma salli ala Rasulullah meninggal di Muqattam asal daripada Syria. Allahu Akbar. Izzuddin Ibn Abdissalam, ini antara contoh Al-Imam Abdul Aziz atau digelar orang Izzuddin Ibn Abdissalam. Beliau berasal daripada Syria dan akhirnya pergi ke Mesir dan meninggal di Mesir. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam antara yang lewat menuntut ilmu dalam usia 40 tahun baru start menuntut ilmu. Tapi walaupun dah lewat menuntut ilmu, tidaklah mematahkan semangat. Dan saya teringatlah apa yang disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. Bila saya mengadu kepada beliau, saya kata dulu Syekh pesan suruh saya hafal Matan Minhajul Talibin, tapi tak hafal-hafal Syekh. Hafal sikit, lepas tu tinggal, lepas tu mula semangat balik, lepas tu tinggal. Jadi saya dah terlambat. Saya kata begitu. Saya kata kepada guru saya, wallahi ta'akhartu ya Sayyidi, saya dah terlambat Syekh. Syekh Said kata, tidak ada erti terlambat selagi masih hidup. Selagi kamu masih bernafas, selagi kamu masih bernyawa, maka tidak ada istilah kamu telah terlambat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama kita sebahagian mereka walaupun menuntut ilmu tu dah lewat, tetapi mereka tetap menuntut ilmu kerana tidak ada istilah terlambat di dalam menuntut ilmu. Okey, Al-Imam Al-Birmawi, Syamsuddin Al-Birmawi, beliau menuntut ilmu bukan dalam usia lewat tapi dalam usia muda lagi.
Jadi kalau daripada usia muda sudah menuntut ilmu, ini satu advantage lah, satu kelebihan. Jadi antara guru kepada Al-Imam Al-Birmawi adalah ulama-ulama besar yang kita biasa dengar namanya, Sirajuddin Al-Bulqini, antaranya Sirajuddin Ibnul Mulaqin, Zainuddin Al-Iraqi, Izzuddin Ibnu Jama'ah. Ini Badruddin Az-Zarkashi, ini nama-nama yang merupakan tokoh-tokoh besar dalam dunia keilmuan Islam, dan mereka ini adalah yang telah mendidik Syamsuddin Al-Birmawi sehingga akhirnya Al-Imam Syamsuddin Al-Birmawi menjadi seorang tokoh besar dalam ilmu. Maka orang yang sudah hebat ini adalah guru kepada Al-Imam Al-Mahalli. Jadi kita dapat tahu, subhanallah, maknanya ilmu ketokohan para ulama sebelum Al-Imam Al-Mahalli akhirnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Mahalli menerusi para guru beliau yang juga satu ketika dahulu dididik oleh para guru mereka. Sebab tu ilmu dia memerlukan kepada isnad, dia memerlukan kepada persambungan. Kita boleh baca buku sendiri, tak ada masalah. Tetapi walaupun kita boleh baca buku sendiri, kita kena berguru. Kita kena ada berguru, kita kena ada guru. Sebab faedah guru ni, bila kita belajar membaca sendiri, mungkin kita salah faham. Tapi bila kita belajar, kita baca buku juga, dalam masa yang sama kita ada guru, maksudnya kita ada tempat rujukan, kita ada tempat untuk kita nyatakan apa yang kita faham. Lalu guru akan dapat membetulkan kesilapan kita. Sebab dalam pengajian kadang-kadang syekh akan tanya, apa jawapan? Kita jawab salah, akhirnya kita diperbetulkan. Jadi di situlah pentingnya pentingnya guru di dalam ke arah melahirkan seorang yang mantap dan jelas ilmunya. Sehingga kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kalau kita tengok ada mereka yang mengeluarkan pendapat yang pelik-pelik, keluarkan pandangan yang pelik-pelik, maka kalau kita cek balik, kebanyakan mereka yang keluarkan pendapat yang pelik-pelik ini disebabkan mereka itu tidak berguru. Mereka tidak menjalani proses pembelajaran dengan betul. Mungkin belajar sekejap je, setahun dua, lepas tu dah jadi syekh. Belajar sikit atau langsung tak nak belajar, baca buku je, rasa dia cerdik, dia baca buku, akhirnya dia keluarkan pendapat yang pelik-pelik. Namun kalau dia itu seorang yang belajar betul-betul daripada guru, yang guru pun belajar daripada guru, guru pun begitu sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dijaga Allah kerana warisan ilmu Nabi itu sampai dengan betul kepada mereka. Okey. Kata saya dalam mukadimah ni, wa tamayyaza asy-Syams al-Birmawi fil fiqh wa usulihi wan nahwi wal hadis wa ghairiha. Wa kana rahimahullahu ta'ala hasan al-khat, katsir al-mahfuz, qawi al-himmah. Al-Imam Al-Birmawi, Syamsuddin Al-Birmawi ni antara ulama yang menguasai ilmu yang pelbagai, tapi dalam banyak-banyak ilmu, antara ilmu yang nampak sungguh beliau sangat-sangat menguasainya adalah ilmu fiqh. Fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i, begitu juga dengan usul fiqh, ilmu usul fiqh yang kita dalam usaha untuk mendalaminya, begitu juga dengan ilmu nahwu, begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya ini saja yang beliau tahu, ilmu lain pun beliau tahu, tetapi di istilahnya pengkhususan beliau, kemahiran paling maksimum beliau adalah pada ilmu-ilmu ini. Dalam masa yang sama beliau juga ahli di dalam ilmu-ilmu yang lain, namun beliau lebih menumpukan 4 ilmu ini, dan lebih terkehadapan dalam 4 ilmu ini. Selain itu beliau juga seorang yang tulisannya cantik. Zaman hari ni kalau kita buat buku tak timbul isu yang cantik-cantik sebab kita pakai komputer. Tapi zaman dulu bila tulisan cantik ni sangat penting, sebab kalau kitab itu menggunakan tulisan yang buruk sehingga pening orang nak baca. Jadi zaman dulu semua zaman salin. Syekh buat kitab, anak murid pakai salin. Sebab bukanlah Syekh zaman tu tak ada photostat dan mesin cetak. Jadi bila seorang guru menghasilkan karya, karyanya itu akan diserahkan kepada para murid, lalu para murid pun pakai salin. Pakai salin, sama ada disalin dalam majlis ilmu atau Syekh bagi pinjam, mereka pun tulis buku, masa buat dalam 3 salinan atau 4 salinan dan begitulah. Dan kadang-kadang diupah orang khusus untuk menyalin kitab. Jadi bila tulisan cantik memang memudahkanlah untuk ditulis. Tapi kalau tulisan buruk, kadang-kadang masa disalin itu berlaku kesilapan. Disangkakan kalimah ini kalimahnya, rupanya yang diinginkan oleh pengarang kalimah lain. Dan akhirnya yang menyalin tersilap,
dan akhirnya tersebar, lalu akhirnya salahlah maklumat yang sampai. Sebab tu tulisan yang cantik ni sangat-sangat penting satu ketika dahulu. Okey. Kathirul mahfuz, seorang yang kuat hafalan, dan begitu juga qawiyal himmah, yang seorang yang sangat kuat dari segi semangat dia untuk menuntut ilmu. Wa min muallafatihi syarhul umdah wa syarhul bukhari wa alfiyatun fi usulil fiqh wa syarhu lamiyatil af'al. Ini di antara kitab-kitab karangan beliau. Beliau ada kitab yang menghuraikan al-umdah, beliau ada kitab dalam menghuraikan sahih al-Imam al-Bukhari, beliau ada alfiyah, main 1000 bait, 1000 syair dalam ilmu usul fiqh. Beliau juga menghuraikan lamiyatil af'al, kitab lamiyatil af'al. Wa aqama Syamsul Birmawi bi Misr mushtaghilan bit ta'lim wal ifta', thumma qadima Dimashq marratan ula 'ama 21 wa 800 hijriyah, wa jalasa fil jami' yukri wa ijtama'a alayhi talabah wa zahara fadlu wa qusida bil fatawi, thumma 'ada al Birmawi ila Misr, thumma qadima Dimashq marratan thaniyatan 'ama 23 wa 800 hijriyah bi talabi min qadi al qudah wa naba fil qada wa waliya ifta'a daril adli wa aqra'a sama minhaj at-talibin fi 'amin wa tanbiha fi 'amin akhar wal hawi fi akhar, thumma 'ada al Birmawi ila Misr 'ama 26 wa 800, thumma hajja min Misr 'ama 28 wa 800 hijriyah wa jawara bi Makkah, thumma raja'a ila Misr fi 'am 30 wa 800 hijriyah. Jadi ini kisah berkenaan dengan kesungguhan Al-Imam Al-Birmawi, guru kepada Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli dalam menyebarkan ilmu. Disebut bahawa Al-Imam Syamsuddin Al-Birmawi seorang yang bergelumang di dalam dunia pendidikan. Beliau mengajar dan beliau juga memberikan fatwa kepada orang ramai. Bila siapa nak tanya hukum hakam, beliau juga seorang yang mahir dalam hukum hakam fiqah. Beliau juga telah meninggalkan kota Mesir, meninggalkan kota Kahirah, pergi ke Damsyik, pergi ke Dimashq sebanyak 2 kali. Bukan sekadar makan angin lah, istilahnya bukan tujuannya untuk makan angin, tapi tujuannya adalah untuk menyampaikan ilmu. Kali pertama beliau telah meninggalkan kota Kahirah menuju ke Damsyik, Dimashq. Kali pertama pada tahun 821 Hijriah. Pada tahun 821 Hijriah beliau telah meninggalkan kota Mesir, pergi ke Damsyik. Di situ beliau sampai ke Damsyik dan beliau telah pun berada di masjid Damsyik. Beliau telah mengajar di situ, dan para pelajar yang berasal daripada kawasan sana dan tinggal di Damsyik telah melingkungi beliau, menuntut ilmu dengan beliau. Dan akhirnya orang dapat kenal ada orang alim daripada Mesir sekarang berada di kota Damsyik, kota Dimashq. Ramailah anak murid yang datang mengaji dengan beliau. Dan orang bila dah tahu orang alim datang, kalau ada hukum hakam mereka rujuk kepada beliau. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat di sini, kemudian setelah itu beliau kembali semula ke Mesir. Setelah beliau mengajar, pergi ke Damsyik mengajar, menjadi tumpuan masyarakat ketika itu. Lalu akhirnya beliau kembali semula ke Mesir. Kemudian akhirnya beliau kembali semula ke Damsyik kali kedua, iaitu pada tahun 823 Hijriah. 823 Hijriah. Kali pertama sampai 821. Cuma saya tak pasti berapa lama beliau berada di Damsyik pada hijrah ke Damsyik kali pertama. Tapi akhirnya balik semula ke Mesir dan akhirnya kembali semula ke Damsyik, ke Dimashq. Orang Arab panggil Dimashq, orang Melayu panggil Damsyik. Balik semula ke Damsyik pada tahun 823. Ini disebabkan ada permintaan lah daripada ketua hakim ketika itu, panggil Qadil Qudah, ketua hakim negara ketika itu, yang telah meminta agar Al-Imam Al-Birmawi datang semula ke Damsyik, ke Dimashq. Yang kita dapat rasakan kali pertama datang tu memang beliau sendiri yang datang. Kemudian akhirnya setelah beliau menyebarkan ilmu, beliau balik semula ke Mesir. Kemudian datang permintaan daripada ketua hakim ketika itu untuk beliau kembali datang semula ke Damsyik
Dan akhirnya pada tahun 823 Hijriah beliau telah pergi semula ke Damsyik untuk kali kedua. Dan beliau telah menjawat diminta ke Damsyik itu untuk menjawat jawatan qadi, menjawat jawatan hakim. Dan beliau juga telah menjadi pemimpin bagi ataupun orang yang bertanggungjawab untuk memberikan fatwa di satu institusi ilmu yang panggil Darul Adl. Di Darul Adl beliau telah memberikan fatwa di situ. Dan kali ini beliau lama berada di Damsyik. Beliau berada di Damsyik kali ini sampai pada tahun 826. Main sampai 823, 24, 25, 26. 3 tahun beliau berada di Damsyik kali ini. 3 tahun beliau berada di Damsyik. Tahun pertama beliau telah membaca dan menghuraikan matan Minhajut Talibin dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dalam tempoh setahun. Yang kelas kita tak tahulah setiap hari ke satu hari tu berapa kali. Maknanya matan Minhajut Talibin yang sangat-sangat menarik itu telah dihuraikan oleh beliau di Damsyik selama setahun. Kemudian pada masuk ke tahun yang kedua, beliau mula membaca kitab At-Tanbih. Dan pada tahun yang ketiga beliau mula membaca kitab Al-Hawi. Akhirnya setelah 3 kitab besar ini, beliau telah ajarkan kepada masyarakat di sana. Dalam masa yang sama beliau juga adalah orang yang telah dilantik menjadi hakim dan dilantik juga sebagai orang yang mengendalikan fatwa di sana. Beliau akhirnya Al-Imam Al-Birmawi kembali semula ke Mesir, iaitu pada tahun 826 Hijriah. 826 Hijriah beliau balik semula ke Mesir. Kemudian beliau telah menunaikan haji, bertolak daripada Mesir pada tahun 828. Pada tahun 228 beliau bertolak daripada Mesir pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Dan bila sampai ke Mekah, biasa orang dulu begitu, bila sampai Mekah mereka bukan balik terus. Lepas habis musim haji, mereka akan tinggal di Mekah. Mungkin ambil setahun, 2 tahun. Macam yang kita belajar sebelum ni, Imamul Haramain 4 tahun beliau berada di kota Makkah dan Al-Madinah sebelum beliau pulang semula ke kota Naisabur yang terletak di Iran sana. Setelah berada di Mekah ke 4 tahun, lepas tu tunaikan haji, tinggal di sana ke 4 tahun, lepas tu barulah kembali semula ke Naisabur. Jadi Imam Al-Birmawi juga begitu. Setelah beliau sampai ke Mekah, beliau ambil peluang untuk tinggal di sana. Dan akhirnya sampai menunaikan haji pada tahun 828. 2 tahun beliau berada di kota Mekah kerana beliau akhirnya kembali semula ke Mesir pada tahun 830 Hijriah. Pada tahun 830 Hijriah beliau balik semula ke Mesir. Jadi di sini kita nampak, subhanallah, Al-Imam Al-Birmawi ni beliau menjadi seorang yang sangat tinggi keilmuan beliau dari sudut ilmu yang pelbagai. Bukan semata-mata menunggu pelajar-pelajar datang kepada beliau. Beliau pula yang pergi ke merata tempat untuk menyampaikan ilmu. Di sini kita dapat lihat himmah. Sebab tu disebut oleh para ulama antara ciri-ciri khusus, ciri-ciri istimewa yang ada pada Al-Imam Al-Birmawi, Syamsuddin Al-Birmawi adalah beliau merupakan orang yang memiliki himmah yang tinggi. Qawiyal himmah. Himmah, semangat beliau untuk menyebarkan ilmu, untuk menuntut ilmu sangat-sangat besar. Bayangkan, kalau di Mesir saja pun dah cukup dah, orang akan datang kepada beliau. Tapi beliau selain pada menyampaikan ilmu di kota Mesir, di kota Kahirah, beliau pergi ke Damsyik, kemudian balik semula ke Mesir. Balik ke Mesir maksudnya beliau mengajar pula kepada orang Mesir. Dipanggil pula ke Damsyik, pergi lagi. Dan kadang kita boleh bayangkan perjalanan satu ketika dulu susah. Bukan macam hari ni senang perjalanan ke sana ke sini. Tapi perjalanan satu ketika dulu yang mencabar, yang kadang-kadang dalam perjalanan mungkin boleh dirompak, mungkin terdedah pada bahaya. Namun Al-Imam Al-Birmawi tetap menunaikan peranan beliau untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Pergi pula ke Damsyik kali kedua. 3 tahun baca kitab 3 tahun menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Kemudian balik semula ke Mesir. Kemudian ada rezeki dapat tunaikan haji ke Mekah. Sampai ke Mekah bukan balik terus. Sampai ke Mekah duduk dekat 2 tahun. 2 tahun itu beliau mengajar masyarakat. Dan setelah ilmu beliau disampaikan kepada masyarakat, 2 tahun berada di Mekah, beliau kembali semula ke kota Mesir. Maknanya perjalanan hidup seorang yang sangat-sangat istimewa.
orang istimewa inilah guru kepada Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Wa akhadha al-Jalal al-Mahalli min shaykhihi Al-Birmawi al-fiqha wa usulahu wal-ulum al-arabiyyah wa kana muqiman ma'ahu bi al-Baybar wa kana muqiman ma'ahu fi Al-Baybarsiyah. Salah satu tempat Al-Baybarsiyah yang terletak di kota Kahirah hari ini. Fakasuran tifa'uhu bihi lizalik. Maka kalau kita tengok Imam Al-Mahalli ni, apabila Al-Imam Al-Birmawi berada di Kahirah, beliau tinggal di Al-Baybarsiyah, tinggal di Al-Baybarsiyah. Dalam masa yang sama Al-Imam Al-Mahalli juga tinggal di Al-Baybarsiyah. Tinggal di Al-Baybarsiyah yang terletak di kota Kahirah pada hari ini. Maka bila dekat dengan guru ni, ini peluang besar untuk Al-Imam Al-Mahalli menuntut ilmu daripada Al-Imam Syamsuddin Al-Birmawi. Imam Al-Mahalli belajar fiqh, usul fiqh dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dalam bahasa Arab. Beliau belajar secara langsung daripada Al-Imam Al-Birmawi. Wa tufiya Syamsuddin Al-Birmawi yaum al-Khamis fi Jumadal Akhirah sanata 31 wa 800 hijriyah bi Baitul Maqdis wa kana al-Jalalul Mahalli hina idzin ibna 39. Akhirnya setelah Al-Imam Al-Birmawi menyampaikan ilmu kepada masyarakat daripada satu tempat ke satu tempat, akhirnya Allah Azza wa Jalla memanggil semula Al-Imam Al-Birmawi untuk kembali ke keredaan Allah Azza wa Jal. Akhirnya beliau telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari Khamis pada bulan Jumadal Akhir, Jumadal Akhir tahun 831 Hijriah. Di mana tuan-tuan? Bukan di Kahirah, di Filistin. Maknanya daripada pergi ke Syria, balik daripada Syria pergi ke Mesir, daripada Mesir pergi ke Syria betul balik semula ke Mesir, daripada Mesir pergi umrah, pergi menunaikan haji, kemudian betul balik semula ke Mesir, kemudian pergi pula ke Baitul Maqdis. Maknanya selain daripada untuk menziarahi Al-Masjid Al-Aqsa, juga untuk menyampaikan ilmu. Dan akhirnya Allah Azza wa Jalla mengambil beliau dalam keadaan beliau masih berada di Baitul Maqdis. Jadi Al-Imam Al-Birmawi berasal daripada Mesir ini dengan perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat dalam tujuan menyebarkan ilmu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengambil beliau dalam keadaan beliau bukan berada di kampung halaman beliau. Jadi dalam hadis disebutkan orang yang meninggal dunia bukan di tempat asal beliau, orang itu termasuk di kalangan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Sebab tu kami di Mesir, kalau ada sahabat-sahabat kami meninggal dunia, Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi akan kata terhimpun beberapa tanda orang itu mati syahid. Pertama, dia menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang berjihad. Maka orang yang menuntut ilmu, bila dia meninggal dunia, dia mati syahid. Kemudian biasanya bila meninggal dunia ni, kadang-kadang disebabkan ada penyakit kanser ke, ataupun penyakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit organ dalaman. Maka kata Fadilatul Syekh Yusri, siapa yang meninggal dunia disebabkan penyakit-penyakit dalaman ini, berkaitan dengan organ, berkaitan dengan jantung ke, barah ke, wali'azubillah, muka selamat semuanya, Allahumma amin. Maka ini termasuk dalam kategori syahid. Kerana Rasulullah SAW menyatakan al-mabtun, antara orang yang mati syahid adalah al-mabtun, mereka yang sakit, bersakit dalaman. Kalau kita tengok secara zahir tak nampak sakit, tak ada muka dia tiba-tiba macam berdarah, tak ada. Kita tengok dia sihat, tapi rupanya dalam badan itu memang ada sakit. Sakit yang tak nampak di mata kasar, tapi diketahui oleh para doktor. Jadi orang yang meninggal disebabkan ini juga termasuk dalam kalangan mereka yang mati syahid. Biasa orang sebut mati sakit perut. Cuma Syekh Yusri kata bukan sekadar sakit perut saja, sakit jantung, sakit paru-paru, ada masalah darah tinggi ke, benda yang tak nampak di mata kita. Tengok zahir macam sihat, rupanya dia ada penyakit di bahagian dalam badan dia. Maka ini juga termasuk dalam kategori al-mabtun. Moga-moga selamat kita semua daripada sebarang malapetaka, Allahumma amin. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri lagi, dan dalam masa yang sama dia juga meninggal bukan di tempat asal dia. Kamu semua, kata guru kami, contohnya kamu berasal daripada belah-belah Malaysia di sana tu,
Dan meninggal pula ada yang meninggal di Mesir. Dia meninggal dalam keadaan dia bermusafir, bukan di tempat asal dia. Maka ini juga orang yang meninggal di tempat bukan tanah asal dia, dia juga mati syahid. Dia kata Syekh Husri, mana-mana pelajar yang meninggal dunia di Mesir, ini sebagai contoh lah ya, mereka menuntut ilmu, mereka betul meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal dunia dalam keadaan disebabkan penyakit-penyakit organ dalaman, meninggal dunia dalam keadaan bukan berada di kampung halaman. Ini semua adalah membawa kepada mati syahid. Jadi Imam Al-Birmawi di antara mereka yang meninggal dunia bukan di kampung halaman asalnya, meninggal dunia di Baitul Maqdis, meninggal dunia di Palestin, rahimahullahu azza wa jal. Dan ketika Syamsuddin Al-Birmawi meninggal dunia, Al-Imam Al-Mahalli ketika itu baru berusia 39 tahun. 39 tahun guru mulia beliau meninggal dunia. Jadi kita dapat lihat di sini makna tersiratnya Al-Imam Al-Mahalli menuntut ilmu daripada zaman muda lagi. Beliau menuntut ilmu daripada zaman muda sehingga beliau lama dapat mengambil manfaat daripada Syamsuddin Al-Birmawi. Lalu apabila Al-Imam Syamsuddin Al-Birmawi meninggal dunia, Al-Imam Al-Mahalli ketika itu berusia 39 tahun. Alhamdulillah dapat kita berkenalan dengan Al-Imam Syamsuddin Al-Birmawi rahimahullah azza wa jal. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya berhenti awal sedikit pada hari ini untuk untuk menziarahi keluarga Ustaz Ammar sana. Mereka pun mungkin dah menunggu. Saya berhenti sekejap untuk tujuan kelas kita. Jadi insyaAllah kita berhenti awal sikit hari ini. Selalunya kita ambil sejam, kita berhenti awal sikit 15 minit, kita berhenti awal untuk saya nak berziarahi mereka. Doakan kami musafir di Terengganu dalam 3-4 hari berada di Terengganu, moga-moga urusan semua dimudahkan Allah dan dapat memberikan manfaat kepada kekasih-kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga dipertemukan Allah dan pertemuan yang akan datang insya-Allah. Kita akan berkenalan pula dengan guru kedua Al-Imam Al-Mahalli, iaitu Jalaluddin Al-Bulqini. Begitu juga guru beliau yang sangat kita kenali, iaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. InsyaAllah SWT kita akan meneliti kisah hidup para guru Imam Al-Mahalli dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah SWT. Dan ini semua adalah sebagai mukaddimah supaya kita dapat mengenali siapakah dia Al-Imam Al-Mahalli yang akan kita baca kitabnya, supaya kita tahu, oh ini rupanya Al-Imam Al-Mahalli, bukan orang sebarang. Sebab kata orang Terengganu, bukan sebarang, bukan orang biasa-biasa. Mereka adalah orang yang sangat direzekikan Allah dengan nikmat dapat berguru dengan para guru yang hebat. Guru-guru yang hebat biasanya juga akan melahirkan anak-anak murid yang hebat. Jazakumullahu khaira. Terima kasih semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga dimudahkan Allah segala urusan. Macam mana nak jemput ustaz kuliah? Macam nak jemput? Jemput je lah. kalau tapi sekarang ni kita PKP Saya kebetulannya ke Terengganu ni sebab ada urusan nak hantar kitab, nak hantar kepada Ustaz Razikin. Ustaz Razikin pun ada komen love di atas tu Jadi saya di Terengganu ni nak hantar kitab. Kebetulannya Ustaz Razikin pun aturkan beberapa majlis. Kalau program di Terengganu mungkin boleh merujuk terus kepada Ustaz Muhammad Razikin. Ada. Beliau pun kebetulannya sebelum saudara Muhammad Rohidayat tulis tu, ada nama beliau. Kalau di Terengganu lah. Kalau di tempat lain boleh terus direct dengan saya mungkin, insyaAllah SWT, kalau dimudahkan Allah. Okey, terima kasih semua. Jazakumullahu khairah. Semoga dipertemukan Allah dan diberikan kebaikan yang berterusan insyaAllah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sama-sama menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.